Mana lebih mengancam, MySejahtera ataupun e-wallet? Setiausaha Pemuda Amanah Nasional Muhammad Fazil Ahmad menemplak pemimpin pemuda PAS yang membisu seribu kata berhubung pendedahan bahawa pemilik syarikat yang mengendalikan aplikasi MySejahtera itu sebenarnya berpangkalan di Singapura. Skandal MySejahtera ini barulah betul-betul dikatakan ancaman terhadap keselamatan data peribadi rakyat Malaysia. Bukannya e-wallet RM30 yang dahulunya walaupun pakat-pakat jadikan isu untuk memfitnah kerajaan Pakatan Harapan. MySejahtera ini bukan sahaja berkait data peribadi yang disimpan melalui aplikasi itu, tapi setiap inci pergerakan kita direkod hatta nak masuk ke tanda stesen minyak Petronas pun ada, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Menurut beliau, banyak kepincangan pengurusan di sebalik isu melatari MySejahtera. Bukankah isu ancaman keselamatan data peribadi lebih 20 juta rakyat kali ini adalah isu yang jauh lebih real, bukan rekaan? Atau persepsi yang sengaja dicipta seperti isu e-wallet RM30 dahulu? Soalnya, beliau juga membangkitkan mengenai beberapa isu berhubung siapakah yang menerajui syarikat tersebut. Ditambah pula dengan terdedahnya senarai ahli lembaga pengarah syarikat pengendali MySejahtera yang antaranya adalah seorang bekas Ketua UMNO bahagian dan bekas CEO Sapura yang baru-baru ini kecoh menerima imbuhan puluhan juta ringgit setahun dalam keadaan syarikat Sapura itu sendiri dilaporkan kerugian berbilion ringgit, ujarnya. Beliau dipercayai merujuk kepada senarai nama pengarah MySJ Sendirian Berhad yang juga termasuk individu-individu yang punya kaitan politik dan perniagaan dengan beberapa parti di dalam kerajaan seperti bekas Ketua Pegawai Eksekutif Sapura Energy Tan Sri Syahril Syamsuddin dan bekas pemimpin UMNO Tan Sri Megat Najmuddin yang kini melompat ke Bersatu. Kali ini syarikat pengendali MySejahtera Antomo Sendirian Berhad dikatakan menuntut ratusan juta ringgit pula daripada kerajaan Malaysia. Memang besar bahana negara ditadbir pengkhianat dan penyokong pengkhianatan. Walaupun faham ke tak ni? Sindirnya, e-wallet atau e-dompet merupakan salah satu trend pembayaran yang paling pesat berkembang di Malaysia. Rakyat Malaysia boleh menemui pelbagai dompet mudah alih yang tersedia seperti Touch and Go e-wallet, GrabPay, Boost, Maybank e-wallet MAE dan juga dalam platform penjualan runcit dalam talian seperti Lazada dan Shopee. Jika anda tidak menggunakannya, mungkin anda dianggap kuno. Berbeza dengan MySejahtera yang turut dipertikai oleh pengerusi jawatankuasa kira-kira wang negara PAC Parlimen kerana penyelenggaranya ialah syarikat yang berpangkalan di Singapura, KPI Soft Malaysia Sendirian Berhad yang kini ditukar menjadi Antomo Sendirian Berhad. Kedudukan entiti ini amat serius sehingga PAC akan memanggil Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin untuk hadir di hadapan PAC pada pertengahan April ini. Namun sehingga hari ini, lidah pemimpin pemuda PAS yang dahulu begitu lancar memfitnah kerajaan Pakatan Harapan berhubung e-wallet kini sudah tersimpul hingga tidak terkata. Kini syarikat Hasrat Budi Sendirian Berhad pula memfailkan saman pemula terhadap MySJ Sendirian Berhad, Antomo Malaysia Sendirian Berhad, Revolusi Asia Sendirian Berhad serta 3 individu berhubung pertikaian perjanjian pemegang saham. Antomo Malaysia ialah pembangun aplikasi MySejahtera dan sebelum ini dikenali sebagai KPI Soft Malaysia Sendirian Berhad. Ia dimiliki 100% oleh Antomo Private Limited yang berpangkalan di Singapura dan Ravindaran Ramamurthy ialah pengasas dan ketua pegawai eksekutif CEO syarikat itu, manakala Anwar Rozhan ialah pengasas bersama Antomo. Ravindaran dan Anwar memegang kepentingan masing-masing sebanyak 76% dan 12% dalam Revolusi Asia yang merupakan penama Antomo Malaysia. Sementara itu, Antomo Malaysia dilaporkan memeterai perjanjian dengan MySJ untuk memindahkan hak intelektual dan lesen perisian MySejahtera kepadanya pada 2020 dengan harga RM338.6 juta. Syarikat tersebut memegang 81.43% pegangan dalam MySJ. Hasrat Budi pula merupakan sebuah unit Eco World Development Group Berhad memegang 10.05% kepentingan dalam MySJ selepas menandatangani perjanjian pemegang saham pada Ogos tahun lepas. Bagaimanapun, Hasrat Budi mendakwa Ravindaran Antomo Malaysia dan atau Revolusi Asia telah berkelakuan dengan cara bertentangan dengan persefahaman bersama. Pengarahnya Datuk Hiah Kok Bun mendakwa Ravindaran, Anwar, Antomo dan Revolusi Asia cuba menguasai lembaga pengarah MySJ.
Hasrat Budi tidak mempunyai alternatif lain selain menegaskan hak kontraknya yang ketat menurut Fasal 16 Perjanjian Saham bahawa Ravindaran akan menjadi pengarah tunggal dari Entomo Revolusi Asia dan ini bermakna Syahril dan Anwar perlu disingkirkan serta-merta. Tegas Kok Boon dalam afidavitnya menurut The Edge Market. Demikian cacar marba yang sedang berlaku dalam syarikat yang kerajaan tebuk atap mahu kita beri kepercayaan untuk menyelenggara data pribadi rakyat Malaysia. Bolehkah kita percaya kepada syarikat yang sedang berebut telur ayam yang belum menetas ini? Apapun belum terlambat bagi kerajaan untuk keluar dari kemelut ini dengan membatalkan hasrat mengambil pakej MySejahtera dengan MySJ sebagai penyelenggaranya. Buat tender terbuka. Kerana ramai lagi pembangun perisian anak Malaysia yang mampu membina sistem yang lebih padu daripada MySejahtera dengan kos yang lebih rendah. Jangan sampai kerajaan terbabit dalam pertikaian yang merugikan kerana hubungannya dengan MySJ. Justru tidak hairan jika rakyat sudah melupakan sahaja MySejahtera. Tentang mana lebih mengancam MySejahtera atau e-wallet, Allah SWT kurniakan otak, gunakannya untuk berfikir secara matang. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.